Sejarah asal-usul kaum Iban di Sarawak. Kaum Iban merupakan penduduk peribumi dan kaum majoriti di Sarawak Bumi Kenyalang. Dengan peratusan majoriti yang lebih daripada 30% daripada jumlah peratusan penduduk di Sarawak mengikut kaum, maka kaum Iban merupakan kaum yang paling dominan di Sarawak sama ada dari segi penentuan pengaruh politik dan sebagainya. Rata-rata kaum Iban di Sarawak telah pun menerima agama sejak kedatangan pengaruh agama di Sarawak, iaitu majoriti daripada mereka adalah penganut agama Kristian dan selebihnya menganuti agama Islam. Untuk artikel kali ini, Dayak Borneo TV akan cuba menyingkap sejarah asal-usul kaum Iban di Sarawak yang pada hakikatnya satu pencarian yang begitu menarik dan unik. Terdapat banyak kajian mengenai migrasi kaum-kaum di Sarawak, terutama sekali bagi kaum Iban. Apa yang pasti, kebanyakan migrasi kaum-kaum di Sarawak bertitik tolak daripada adat berjalai. Berjalai ialah satu proses yang mana ianya dilakukan bagi mencari peluang yang lebih baik, contohnya bagi mencari tanah yang luas dan hidup di dalam keamanan serta makmur. Terdapat 3 teori yang menyatakan asal-usul kedatangan kaum Iban ke Sarawak, iaitu berdasarkan teori yang pertama, mereka datang ke Sarawak melalui Tanjung Datuk di Lundu. Kedua, mereka datang ke Sarawak melalui Bukit Merudu yang terletak tidak jauh dari Brunei. Ketiga, mereka datang dari Lembah Kapuas ke Sarawak melalui kawasan Kumpang. Apa yang akan diketengahkan oleh Dayak Borneo TV adalah tentang asal-usul teori yang ketiga, iaitu yang lebih dominan kerana terdapatnya sumber-sumber lisan yang membuktikan bahawa sebahagian besar dari kaum Iban berhijrah dari Lembah Kapuas ke Sarawak melalui kawasan Kumpang. Kaum Iban Sarawak menurut cerita legendanya adalah berasal daripada Singalang Burung. Singalang Burung digambarkan sebagai dewa kepada segala burung enggang di alam mistik dan merupakan tuhan perang bagi masyarakat Iban tradisional. Ianya bersangkutan dengan Akilang Singalang Burung Jagu Menawal Tuntung yang ditugaskan oleh Petara untuk memimpin segala kerja perang bagi masyarakat Iban kerana beliau memiliki semua jenis pengaruh kesaktian yang tiada tolok bandingnya. Berdasarkan kepercayaan kepada suatu peristiwa yang berlaku, Singalang Burung telah turun ke bumi daripada kayangan, maka bermulalah episod di mana Singalang Burung telah mewariskan keturunannya yang membentuk masyarakat Iban sekarang. Kaum Iban tradisional sebenarnya lebih dikenali sebagai Dayak Laut dan mereka pada asalnya berasal daripada Kalimantan, Indonesia, kemudiannya berpindah ke Sarawak pada masa yang hampir sama dengan kedatangan bangsa Eropah ke Asia Tenggara. Mereka memasuki Sarawak melalui batang air Kapuas, jalan paling mudah bagi melintasi sepadan Sarawak dan Kalimantan. Pada asalnya, Singalang Burung iaitu nenek moyang kaum Iban dengan pengikutnya telah mendiami sepanjang Sungai Kapuas dan anak-anak sungainya di barat daya Pulau Borneo. Tetapi kemudian, cucu Singalang Burung yang bernama Seragunting lebih meminati dan mendiami banjaran Tiang Laju di bahagian barat Pulau Borneo. Walau bagaimanapun, dikatakan Singalang Burung tidak mengemari kawasan tersebut, maka telah diadakan satu persidangan dengan pengikut-pengikutnya di Merakai, iaitu salah satu anak Sungai Kapuas, untuk mengusulkan perpindahan kaum Iban ke batang air. Setelah kata sepakat diambil akhirnya, pengikut-pengikut Singalang Burung telah memulakan penghijrahan mereka dan tempat yang kali pertama mereka jejaki adalah daerah Kumpang, Sarawak dan terus menetap di Kumpang. Sebahagian daripada kaum Iban ini telah dipengaruhi oleh seorang pemimpin yang lain, iaitu Lelang Belayan, untuk mula membuat eksplorasi ke hulu Sungai Kumpang, iaitu Mahala ke Lubuk Antu dan Engkelili, dan seterusnya menetap di kawasan Sungai Batang Lupar yang lebih dikenali sebagai Batang Air. Dari Batang Air, suku kaum Iban berpindah ke anak-anak sungai di Ulu Air dan mula membuat penempatan mereka dengan membina rumah panjang mereka yang unik di kawasan yang lebih dikenali sebagai Delok, Mepi, Jinggin, Engkari, Sekerang dan Lemana.
Setelah itu sekali lagi sebahagian daripada kaum Iban ini telah mula membuat eksplorasi dengan berpindah dan lalu menetap di Sungai Undup dan Wong Tempangau. Kaum Iban yang berpindah ini adalah mereka yang dipimpin oleh Kajuk dan mereka lebih dikenali sebagai Iban Undup. Ternyata sekali perpindahan awal kaum Iban Sarawak adalah taburannya agak berselera di kawasan hulu Sungai Batang Lupar dan Batang Saribas di bahagian Seri Aman. Dan perpindahan ini berlaku sejak di awal abad ke-19 dari hulu Batang Lupar melalui sempadan Kalimantan menuju ke daerah Rejang. Sementara itu, satu lagi pemimpin anak buah Singalang Burung iaitu Galungan telah membawa pengikut-pengikutnya keluar daripada Merakai dan menuju ke Undup serta mendiami Bukit Balau. Kaum Iban daripada pimpinan Galungan ini disebut sebagai Iban Balau kerana menetap di kawasan Bukit Balau iaitu penempatan terawat masyarakat Iban di Seri Aman. Kemudian, sekali lagi Galungan telah membawa pengikut-pengikutnya untuk berpindah ke Sebuyau. Dan sebahagian generasi kaum Iban ini dikenali sebagai Iban Sebuyau. Sepatutnya penghijrahan masyarakat Iban terhenti di kawasan Sebuyau. Namun, setelah kematian pemimpin Galungan, Iban Sebuyau dikatakan telah berpecah dan ada yang berpindah ke Meredang, Gayam, Lunduk dan Samarahan. Ketua-ketua suku kaum Iban yang lain seperti Lanong, Kanyong, Meringgai dan Manggi telah membawa pengikut-pengikut mereka berpindah ke Rantau Langkong, Tanjung Merarang, Sungai Sekarang dan Tisak. Dan kerana itulah sememangnya bahagian Seri Aman mempunyai jumlah penduduk Iban yang tertinggi dibanding dengan tempat-tempat lain di Sarawak, diikuti dengan Kapit, Kelakar di Seratok, Mukah, Kuching, Saribas, Baram, Song dan Serikai. Salah satu aspek penting tentang orang Iban ialah kehidupan di dunia rumah panjang mereka yang unik dan sehingga kini kekal sebagai satu identiti dan lambang perpaduan mereka. Walaupun di sesetengah negeri ramai orang Iban tidak lagi berumah panjang. Pelbagai pingat telah diberi kepada Iban Sarawak juga banyak membantu dari segi ketenteraan di Malaysia. Orang Iban merupakan kumpulan etnik peribumi yang paling homogen, iaitu tidak ada suku-suku tertentu menggunakan bahasa yang sama dan mewarisi nilai tradisi, kepercayaan, adat resam serta kebudayaan yang sama. Satu perjumpaan di antara tuai-tuai rumah Lemambang, tuai burung dan penghulu Iban dari kawasan Batang Lupar, Batang Air, Saribas dan Batang Krian yang diadakan di Simanggang, Seri Aman pada tahun 1961 untuk membincangkan adat istiadat, kebudayaan dan ritual Iban, didapati bahawa mereka sependapat tentang banyak perkara berkenaan dengan adat istiadat, cerita dan sastra lisan, walaupun selama ini mereka dipisahkan oleh jarak dan masa yang luas dan tidak pernah bertemu serta berbincang tentang perkara-perkara berkenaan. Suku Dayak yang paling hampir menyamai Iban daripada segi bahasa, kepercayaan, kebudayaan dan adat resam ialah bangsa Dayak Mualang dan Dayak Desa di Kalimantan, Indonesia. Bagi orang Iban yang pagan dengan zaman dahulu ketika mereka masih lagi mengamalkan kepercayaan animisme, hampir semua aktiviti kehidupan termasuk adat resam dan kepercayaan mereka dikaitkan dengan upacara-upacara tertentu. Oleh itu, selain daripada mempunyai tuai rumah, setiap rumah panjang juga biasanya ada tuai burung, lemambang dan manang. Tuai burung ialah orang yang bertanggungjawab menilik dan meramal mimpi, mentafsir bunyi burung atau binatang dan petanda-petanda alam yang lain yang berkaitan dengan aktiviti harian. Namun demikian, generasi Iban kini mungkin sekadar mengetahui sedikit saja tentang kepercayaan itu dan tidak mengamalkannya lagi atau mungkin sekali-sekala pada hari gawai sahaja. Pada zaman dahulu, Lemambang pula adalah individu yang penting kerana bertanggungjawab menjampi dan membaca mantra ketika upacara tertentu seperti gawai umai, gawai batu dan gawai sakit. Manakala Manang pula adalah dukun atau bomoh yang bertanggungjawab mengubati orang sakit. Dari segi ekonomi, pada masa lalu, orang Iban bergantung sepenuhnya kepada ekonomi sara diri dengan menanam padi, bukit besar-besaran secara pertanian pindah.
Seperti masyarakat lain di Malaysia, kini orang Iban telah juga mengalami banyak perubahan dan pembangunan dari segi sosial, ekonomi dan politik sejajar dengan pembangunan negara. Pertanian pindah tidak lagi seperti dulu buat mereka. Nilai-nilai norma-norma dan kebudayaan serta adat Iban yang tidak sesuai kini sudah tidak diamalkan lagi. Orang Iban mempunyai pelbagai-bagai jenis tradisi lisan yang telah diwarisi oleh mereka sejak turun-temurun. Seperti masyarakat Malaysia yang lain, tradisi lisan masyarakat Iban juga mempunyai sastra rakyat yang berbentuk prosa dan puisi. Sastra lisan yang berbentuk puisi kebanyakannya adalah berkaitan dengan adat resam dan kepercayaan mereka. Manakala sastra lisan yang berbentuk prosa pula adalah merupakan kumpulan cerita-cerita lisan yang mengandungi mitos dan legenda orang Iban. Inilah sekelumit sejarah asal-usul kaum Iban di Sarawak yang ternyata perjalanan nenek moyang kaum Iban terdahulu sudah tentu penuh dengan onak dan berduri bagi memastikan kelangsungan penghidupan kaum Iban sekarang. Ianya adalah satu hakikat bahawa kaum Iban telah pun mendiami segenap pelosok Sarawak bumi Kenyalang dengan membawa bersama segala budaya dan sastra mereka, sekali yang ternyata terlalu unik seperti kain puak dan lain-lain yang banyak berhubung kait dengan dunia mistik dan tumbuh-tumbuhan. Kaum Iban Sarawak mempunyai keunikan yang tersendiri, baik dari segi bahasa mereka yang ternyata lebih mempengaruhi penghidupan kaum-kaum etnik lain di bumi Sarawak bumi Kenyalang. Untuk generasi muda Sarawak, keunikan inilah yang wajar kita pertahankan, malah wajar diangkat menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Sarawak yang mempunyai toleransi kaum dan agama yang terbaik, tidak ada pada bangsa lain. Jangan kita malu untuk memperkenalkan diri kita sebagai anak Iban berbangsa Sarawak, kerana itulah asal-usul kita yang tiada pada sesiapa pun kecuali kita. Dayak Borneo TV berharap agar ada lagi pencerakahan yang mampu dikongsi untuk kita mengangkat artikel ini menjadi sempurna, kerana ini adalah pandangan dan ulasan kami secara peribadi berdasarkan kepada sumber rujukan yang kami ada.